استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لي ولوالدي أصحاب الحقوق الواجبات علي المؤمنين المؤمنات المسلمين المسلمات الأحياء من الأموات ونتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Pertamanya kita tak lupa untuk merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana masih memelihara kita, menyelamatkan kita dengan mengekalkan kita sebagai hamba-hamba yang muslim dan mukmin sampai malam ini. Kita mohon kepada Allah untuk kekal muslim mukmin sampai ke akhir hayat kita. Kasih Tuan Imam Usi Resah Mentadbir Surau Fadilah Ustaz Muslimin Muslimat atau sekalian, insya-Allah fi ta'liman biiznillah, sebagaimana yang saya maklumkan. Tajuk tafsir ringkas malam ini pencorak kepada imej kita. Imej ni apa? Imej ni gambaran sebenar seseorang, atau kalau umat, gambaran sebenar sesuatu umat, atau kalau organisasi, gambaran sebenar sifat sebuah organisasi. Kalau kita ni berdiri di depan cermin, itulah imej. Kalau cermin mesti ada hidung. Kalau yang berdiri di depan cermin tu, di luar ada hidung, dalam tak ada, itu ada something wrong. Di sini telinga ada, dalam cermin tak ada. Siapa orang? Kata Rema dia ada membela tu kan. Kalau dalam cermin lain, di luar lain, ada something wrong. Bagaimana dalam cermin macam tu kat luar, itu image. Macam mana kita, macam tu lah dalam cermin. Kita Islam ni image dia apa? Pencorak Islam ni apa dia? Saya petik satu kata-kata menarik daripada kitab Muhammad Al-Khatib, Khasais Al-Mujtabi Islami, sifat-sifat unggul masyarakat Islam. Dia bercakap pasal gambaran umat ini menerusi sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW dari Huzaimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, inna Allah qad azhaba ankum aibatal jahiliyah wa ta'zimuha bi abaiha. فالناس رجلان، رجل بر تقي كريم على الله تعالى، ورجل فاجر شقي هين على الله تعالى، atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, wahai manusia, Allah telah mencabut daripada kamu keaiban-keaiban jahiliah. Imej jahiliah Allah dah buang. Allah juga dah cabut daripada kamu sifat berbangga-bangga dengan tok nenek, keturunan, legasi. Allah dah buang. Apa keaiban jahiliah? Apa keburukan jahiliah? Dari segi ketuhanan apa dia? Mereka sembah batu kan. Dari segi Tuhannya, Tuhan mereka batu, kayu, gunung, bukit, bukau, habis sembah belaka. Itu jahiliah. Itu satu keaiban sebenarnya. Bahkan kalau kita baca kisah sahabat-sahabat menceritakan zaman jahiliah mereka apa dia? Kami dulu bila tengah jalan-jalan jumpa batu. Jumpa batu tengok cantik, ambil. Sembah batu tu. Jalan lagi banyak musafir lagi, jumpa batu cantik lagi. Batu tu bang, ambil batu baru. Tuhan baru pula kan. Tu tak apa lagi. Umar lagi dahsyat.
Aku lebih tuhankan kurma. Kurma Tuhan dia. Ditempur jadi patung. Sekali bawa berjalan. Tengah-tengah jalan lapar. Makan sebelah telinga. Dah makan sebelah jalan-jalan. Tak cantik pak Tuhan sebelah telinga. Makan sebelah lagi. Pekak habis Tuhan. Lepas tu kata Umar apa dia? Kalau Islam tak datang pada kita, tak tahulah betapa jauh kejahilan ni. Aib. Tuan bayangkan makan telinga Tuhan ni tak aib ke? Tapi itulah Umar buat kata masa dia jahiliah. Allah dah buang keaiban jahiliah. Dari ketuhanannya apa? Allah tukar. Cukuplah bertuhankan batu, kayu, cukuplah. Dan segala benda lain. Kadang-kadang kita rasa macam dah lepas, rupanya tak. Macam Imam baca Isyak tadi kan, surat Nisa tadi kan. Rupanya Allah luaskan makna jahiliah. Bukan sekadar batu, kayu, luas lagi Allah buat. Dulu Tuhan mereka Lata, Uzza, Manat, Salwa, Hubal dan yang lain-lain. Mereka digelar jahiliah. Tiba-tiba orang zaman moden mengekalkan jahilah dalam bentuk apa? Dalam bentuk baru. Namanya baru, jenamanya baru. Hakikatnya jahiliah. Apa dia? Tuhan baru. Nama dia ideologi. Nama dia Tuhan dia bukan lagi Lata, Uzza. Nama dia komunisme. Lagi liberalism, secularism. Tu Tuhan baru. Maknanya apa? Maknanya pegangan, pemikiran, falsafah yang kita ikut, yang kita banggakan. Yang kita banggakan. Tu Tuhan baru. Sebab tu kata dia Muhammad Qutb dalam kitab terkenal beliau Jahiliah Abad 20, kita tukar Tuhan dengan nama baru. Dan lebih canggih lagi Tuhan tu mana? Tuhan tu letak kepala otak terus. Tak lagi kat luar tapi terus masuk dalam. Kerana itu kata Nabi, Allah tansau ra'sa wa ma hawa. Ingat, jangan lupa kepala kamu dan apa dalam dia. Jangan sampai kepala ni milik orang Islam, dalamnya milik liberalism. Kepala ni atas tubuh orang Islam, dalamnya komunisme dan izm-izm yang lain. Berapa ramai masih lagi bertuhankan jahiliah bila mereka meninggalkan Islam dan memakai ideologi sumpah ini. Ramai tak sedar. Pada hemat saya, jahiliah tu kan. Lepas tu kata Quran apa ni? Yang memang kita baca tadi apa? Nak tahu kamu masih jahiliah ke tak jahiliah? Allah kata apa? Iyad'una min dunihi illa inasa wa yad'una illa syaitanan marida la'anahu Allah. Allah kata apa saja. Allah tak beri limit. Semua apa saja yang kamu angkat, yang kamu agung-agungkan, yang kamu pertahankan, bila bukan Allah, min dunillah, bila selain Allah, itulah berhala. Senang cerita kata Allah kan. Nak beri nama payah. Min dunillah, bila bukan Allah, itulah berhala. Pemikiran ke dia, idea ke dia, gagasan ke dia, min dunillah, bila bukan Allah, tu jahiliah, tu berhala. Bila berhala kami ikut, kamu sebenarnya ikut siapa? Setan, kata Allah. Dan bila kami ikut setan apa? Setan derhaka, kamu berhal. La'anahullah, Allah melaknat mereka. Ramai yang tak sedar dengan penyakit ni. Baik, Nabi kata apa? Allah dah buang imej kamu dulu. Sebelum kamu Islam, kamu jahiliah, imej kamu teruk. Kamu syirik, kamu habislah kamu belaka kan. Allah buang, Allah tukar dengan Islam. Jangan ambil balik. Tapi kadang-kadang sahabat sekalian, kita terlupa. Kadang-kadang bila kita bertuhankan akal. Lepas tu kata Ali karamallahu antara sebab kegagalan kita jadi soleh sebab apa? Sebab puncak gagal soleh sebab apa? Di sini kita. Apa dia? Wal i'jabu birra'i. Kamu kagum dengan pandangan kamu. Hasil pemikiran kita, hasil strategi kita, hasil akhir tak berhasil kan?
Apa hasil hari ni? Allah hantar kuman yang tak nampak melainkan di bawah mikroskop mikron. Tengah langgang kita buat je kan? Tengah langgang kita. Di mana hebatnya kita? Kadang-kadang kita tak sedar kan? Ada seorang profesor dia perlu beritahu. Kita nak sembang panjang buat apa dia kata? Nak sembang panjang buat apa? Sebab Allah sebut dalam Quran kan? Akan turun bala ni bila yang ni ada. Jadi bila kita semak ada tak ni? Ada. Apa Allah kata? Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha min kulli makanin fakafarat bi an'amillah. Muhammad, aku nak beri kamu satu perbandingan, parable. Apa dia? Negeri yang aku berikan kata Allah keamanan, ketenteraman. Tuan-tuan, berapa lama kita aman? Berapa lama kita tentram? Berpuluh tahun. Do we cash? Kita kisah tak Allah cakap apa? Kita kisah tak Allah suruh apa? Kita kisah tak? Berpuluh tahun lah berikan laluan kan. Orang datang ingatkan kita, orang tegur kita, marah. Nak betulkan salah. Aku beri keamanan, aku berikan rezeki kamu daripada segala perusuk negeri kamu. Mewah kita kan. Mewah semua. Tak ada tanah yang tak mengeluarkan hasil. Bukan gitu kan. Daripada udara sampai ke laut. Rupanya berkata Allah apa? Kamu gunakan semua untuk apa? Untuk menentang Allah. Fakafarat bi an'amillah. Nikmat yang aku beri bukan untuk pertahankan aku, bukan untuk dengar jaga aku, bukan untuk bersama aku. Kamu bersama dengan kekufuran. Kamu angkuh, bahkan sombong, kata Allah. Lalu fa'azaqaha Allah libasal ju' wal khawf. Ulama tafsir kata apa? Digunakan perkataan libas. Nak menunjukkan betapa azab tu melekat. Allah kata dipakai ke kat mereka. Tuan-tuan, pakai yang sifat apa? Tak bercerai dengan tubuh. Aku pakai kepada mereka azab. Azab apa? Takut, lapar. Cuma istilah sekarang apa? Pengangguran kan gitu. Berapa ratus ribu dah sekarang dianggarkan? 800,000 penganggur. Itu yang dalam data. Dan luar data tak tahu. Allah beritahu dah, kalau ada sifat ni, akan sampailah akhirnya ke saat ni. Wallahu a'lam. Lepas tu Nabi kata, Allah dah buanglah kebanggaan yang bukan-bukan. Termasuk apa kata Nabi tadi? Lepas buang jahiliah, buang sekali apa? Sifat banggaan Tok Nenek. Tak usah ambil nama Tok Nenek lah kan. Tak usah gah sangat lah Tok Nenek tu kan. Tak usah saya keturunan Mak Kilau tu. Peduli apa? Dengan Mak Kilau hebat ni. Oh ni, anak cucu Maharaja Lela tu. Oh, boleh kan. Tapi apa dapat? Apa kita dapat dengan bangga-bangga ni? Ustaz tak kenal ayah saya. 14 telebingan hitam. Hatta 400 boleh apa? Mereka mak ada kisah kan? Tuan-tuan ada dapat 400 telebingan hitam. Mereka mak ada kisah kan? Kita minta jangan berbangga-bangga dengan benda yang bukan-bukan ni kan. Kalau ada untuk dimanfaatkan sila. Tak payah nak bangga-bangga. Sebab apa? Malaikat tak heran. Bayangkan Jibril apa? Jibril hanya angkat sayap dia sikit je. Terbalikkan kaum congkir sayap aja. Bukan apa ada apa pun. Sampai lalu je kan. Sampai lalu dengan sayap dia. Terbalik bumi kan. Siapa kita nak lawan? Tapi kan itulah sifat dia. Lalu apa kata Nabi? Imej manusia ni dua je. Manusia dua imej saja Nabi kata. Fannasu rajulani. Manusia dua jenis saja imej ni. Pertama, birrun taqiyun karimun ala Allah Ta'ala. Pertama mereka yang kata Nabi, birrun, mencurahkan kebaktian kepada Allah. Albir apa dia? Kebaktian, mencurahkan kebaikan di jalan Allah SWT. Cumanya Allah menjelaskan makna albir ni apa.
Nabi penjelaskan. Albin apa dia? Dia tak mula dengan siapa-siapa, dia mula dengan bab iman. Ayat ni turun pasal apa? Pasal menempelak Yahudi Nasara kan. Bangga tak bertempat. Di Palestin, Yahudi kiblat dia belah barat, Nasara sebelah timur. Masing-masing bangga. Kami ada kiblat kami belah barat. Nasara kata kami ada kiblat kami sebelah kiri. Itu bangganya. Tiba-tiba Allah kata apa? Tak payahlah bangga pasal kiblat kamu. Tak payahlah bangga kamu menghadap ke barat dan ke timur. Tak. Bukan itu yang kendak kata Allah. Kalau setakat ada kiblat tapi tak beriman, tak payah. Apa kata mufassirin? Kalau kita baca kitab tafsir Ibnu Katsir, dia kata Allah beritahu kalau kamu menghadap kiblat pun tapi tak ada macam ke Allah, apa? Betul Allah kata apa? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bukanlah menghadapkan wajah kamu ke timur atau ke barat, kiblat Yahudi dan Nasara. Dan kena pada kita juga. Ayat ni umum dari segi sasaran. Kalau setakat menghadap kiblat, tiba-tiba bila Allah Subhanahu tak nak, apa guna nak? Tujuan menghadap kiblat sebenarnya nak junjung perintah Allah. Tiba-tiba semayang rajin, alhamdulillah, semayang rajin, lawan pun rajin. Itu susah kan? Semayang rajin, tak setuju pun rajin juga. Jadi Allah lengkapkan, Allah kata apa? Walakin, tetapi yang namanya albir itu apa dia? Amana billah wal yawmil akhir. Allah mulakan dengan dua. Tanda kamu tu berbakti yang pertama pada kamu beriman dengan Allah. Kau percaya dengan aku. Aku cakap percaya. Aku perintah percaya. Aku suruh percaya. Kita hari ni semua Islam belaka kan? Islam belaka kan? Paguh Islam tak? Kena paguh tak kena? Tak kena paguh macam ni. PD kena. Paguh Islam, PD Islam, marang Islam, rembau Islam kan? Bagaimana tu? Islam belaka bila Allah kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apa respon? Tak malu ke kita? Ni bulan puasa ni. Semayang belaka, puasa belaka, tasbih tahmid belaka, selawat belaka. Wa'tasimu bihablillah. Sama-sama pegang tali Allah. Balik pada Islam. Berapa ramai yang balik? Kan balik. Kita nak hadap muka kita ke mana? Tujuan menghadap kiblat, menghadap Allah ni untuk dengar perintah dia. Allah kata, man amana billah. Kamu dengar tak cakap aku? Kamu yakin tak dengan aku? Rupa-rupa jeda. Lain yang keluar, lain yang tiba-tiba nak dapat Lailatul Qadar. Itu geli dengar. Lailatul Qadar tu penurunan Al-Quran. Lailatul Qadar tu kata Al-Qardawi, dia merupakan malam menentukan takdir, menentukan keputusan Allah. Dan kata dia beliau, rugilah mereka yang mengabaikan malam. Mengabaikan apa? Mengabaikan intisari pokok malam ni apa dia? Quran. Dalam kitab beliau Fi Habis Sunnah, beliau ulah cukup cantik ayat tentang Ramadan. Bahkan dibahagikan 2-3 bab untuk Ramadan ni, dalam berbagai bentuk kupasan. Intisari induk Ramadan dia kata Quran. Jadi kalau kita puasa setengah mati, Quran tak ikut, dia kata apa? Rugi. Hatta kamu kaya, pendapatan kamu bertrilion, tapi kalau Quran kamu tak ikut, dia kata semua ni rugi. Tak ada mana. Tapi dia berlaku hari ini. Man amana billah. Bila Allah cakap dengan firman, bila firman Allah di mana? Dalam Quran. Terima tak? Soal individu ke, syarikat ke, negara, kepimpinan, menjaga, semua ada. Kamu pakai tak? Kalau lepas ni, secara ringkas kamu akan ke akhirat. Kamu tahu tak akhirat tu ada apa? Tahu kan? Syurga ke neraka? Rahmat ke azab ke? Setiap malam kita doakan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah.
Hadis Bukhari sebut, nak dapat redha 3 syarat. Nak dapat kemarahan Allah pun 3 sebab juga. Apa kata Nabi dalam hadis Bukhari? Inna Allah yarda lakum thalatha. Allah redha dengan kamu 3 perkara. Wa karhu lakum thalatha. Allah menyampah dengan 3 perkara. Redha sebab apa? Anta abuduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Redha pertama, kamu sembah Allah dan kamu tak pakai yang lain. Kamu sembah Allah dan kamu tak ikut yang lain. Kamu hanya ikut hukum Allah, ikut undang-undang Allah, ikut syariat Allah, ikut Allah, bukan ikut yang lain. Syahadah tu maknanya apa? Menolak semua yang lain kan? Tu yang kita faham belajar tauhid je kan. Lepas ni aku tak pakai yang lain. Lepas ni Allah. Lepas ini Allah. Sebab Nabi kata bulan puasa ni ada 4 benda penting kamu kena buat. Astaksiru fihi arba'i khisalin. Perbanyak kepada Nabi kata 4 perkara. Khaslatani tarduna bihima rabbakum. 2 cukup untuk kamu menempah redha Allah. Khaslatani ghina'an bikum. 2 lagi cukup bekalan untuk menuju akhirat. Apa yang pertama kata untuk redha Allah? Fasyahadatu an la ilaha illallah. Bersaksi dengan sebenar saksi bahawa selepas ni kamu tak akan toleh kecuali Allah. Kamu tak akan tengok kecuali Allah. Kamu tak akan terima kecuali Allah. Fasyahadatu an la ilaha illallah. Nak diperkemaskan balik syahadah bulan ni kata Nabi. Qardawi ambil bahagian ni, ayat tu banyak, hadis tu banyak atas tu. Hadis Salman kan. Tapi nak dia fokus ni 4 perkara. Apa makna fasyahadah? Bersaksi semua lepas ni ya Allah, lepas ni ya Allah. Ramadan ni apa dia? Ramadan ni dipanggil apa? Apa istilah? 5 kasih lain. Kata orang kampung Gajah kan. Ramadan ni apa dia? Titik pemisah. Lepas ni, sebab tu kata Nabi apa? Seandainya mereka tak berubah lepas ni, mereka tak anggap boleh apa-apa kebaikan sekalipun. Cuba semak balik. Bir. Kemudian Allah susun dalam ayat tu apa dia? Tuan-tuan sila refer balik 177 Al-Baqarah. Allah terangkan makna al-bir di sini. Daripada soal akidah, soal mal, harta, soal ibadah, sampai soal jihad. Baru hujung Allah kata apa? Ulaika humul muttaqun. Baru datang taqwa. Al-bir. Kesan Abi apa dia? Mereka bertakwa. Takwa ni kesannya apa? Takwa inilah dengannya mereka melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Taqiyun. Mereka yang manusia-manusia bertakwa. Lalu kata Nabi, karimun 'ala Allah. Allah muliakan mereka. Sahabat-sahabat sekalian, ni jejak image kita untuk mendapat kemuliaan daripada Allah. Tolong jaga. Sebab Ramadan akan datang tak tahu kita ada ke tak. Kawan saya sendiri pun dah ramai tak ada kan. Kita je panjang sikit lagi. Ramai tak ada. Itu imej pertama. Dan inilah imej kita sebenarnya. Imej apa dia? Birrun taqiyun. Yang kemuncaknya apa? Kita dimulakan oleh Allah dengan janji syurga. Kedua siapa kata Nabi? Manusia kedua siapa? Fajirun. Fajir apa? Derhaka, menyeleweng, melawan, menentang, macam-macam lah kata fajir tu. Lalu syaqiyun, celaka. Bila dia fajir, dia celaka. Fajir apa? Kata dia Ibn Yaqub mensyarahkan hadis dalam kitab Mukhtasar Hadis An-Nabawiyah. Fajir apa dia? Bergelumang dengan hawa nafsu, bergelumang dengan maksiat. Kan payah kita nanti. Kan baru ada isu. Nak apa? Apa istilahnya? Nak mengesahkan industri pelacuran. Industri. Bangkit NGO kan. Sejak bila pelacuran jadi industri ni? Bila industri sah ke tak sah? Nak disahkan juga kerja maksiat ni. Ya. Bangkit NGO persoalkan. Benda ni. Sampai seorang hamba Allah, alhamdulillah, siapa dia? Presiden pembela kan. Dia basuhnya pengusi Suhakam. Terbedik-bedik kata orang.
Macam mana kita sebagai orang yang kuning punya hak asasi manusia, hak dia ke? Berzina ni hak ke? Yang heran itu yang bercakap tu orang Islam. Ini hak. La ilaha illallah. Fajir. Aktiviti maksiat ni Allah Akbar. Tak larat dia. Tak larat. Sebab kata dia KPN. KPN. Yang baru bersara apa dia kata? Rasuah ni ya Allah Akbar. Tuan-tuan sekalian, data terbaru juga apa? Hasil rasuah, penyelewengan, pembohongan, pengkhianatan, pengubahan wang haram, semua ni berapa jumlah dia? 1.3 trilion. Rasuah saja 47 bilion. Fajir. Dulu atas meja tak ambil, takut buah meja je. Sekarang ni apa atas meja pun sapu. Dah tak kira meja dah. Tak ada meja pun ambil juga. Dahsyat dia rasuah ni. Satu hamba Allah cerita kat saya apa? Payah Ustaz, kita tak bawa orang lain buat. Maknanya apa? Semua buat. Saya forum dengan salah seorang timbalan saya penis SPRM di Sepang. Dia ceritakan makcik kampung pun. Dia pergi ke Kuala Kangsar, dia minum kat kedai. Tengok makcik buat apa? Bawa motor, lampu tak ada, apa tak ada kan. Motor togel, tayar aja dia kan, dengan brek. Tinggal makcik tu fikir. Saya tegur dia, makcik pakai motor ni tak takut ke? Apa tak ada? Alah hulur dia sikit. Kata makcik. Dia kata subhanallah. Bayang. Maknanya apa? Dah mendarah daging tu. Yang saya pernah bercerita dengan salah seorang pengarah negeri SPRM juga. Dia kata apa masa dia mesyuarat dengan bekas Pembangunan Negara. Apa kata Pembangunan Negara? Dia kata, you jaga-jaga je lah. Kata, tak buat apa-apa dah. Sebab rasuah ni dah macam makan nasi. Makan nasi bukan minum teh lah. Makan nasi. Ni perendahan ni. Usaha sangat apa? Dia pun selaku ketua Pembangunan Negara pernah ditawarkan duit teh. Tu duit teh lah. Duit ke teh setahun 1 juta setahun. Tu duit teh berani tak ada hujan. Ini usaha saja cerita ni. Ini bukan cerita-cerita. Dia kata dia ditawarkan duit teh aja setahun 1 juta. Tuan-tuan minum teh ni berapa? Tak logik kan setahun 1 juta. Dah setahun 1 juta mana sebulan berapa? 400,000. Tu senario dia. Usaha kata orang biasa, ketua boleh pun. Fajir. Kesan fajir pada syaqiyun, mereka tempah celaka. Tanda celaka pertama, ni daripada Muhammad Ad-Dawri, salah seorang tabi'in. Nak tahu tanda celaka daripada pertama dia apa? Pertama, mereka tak rasa berdosa. Dah tak rasa berdosa. Buat dosa dah tak rasa berdosa. Dah tak rasa berdosa. Rasuah tak berdosa, nipu tak berdosa, khianat dah macam tak berdosa. Tu tanda kamu di gerbang celaka. Yang kedua, tak menyesal. Tak menyesal. Ish, ngapalah aku ambil? Tak ada. Ish, ngapa sikit? Itu ada. Kenapa aku ambil? Tak ada. Yang ketiga, menyalahkan orang lain. Dia tak salah, orang salah. Saya bukan, macam hadis Nabi sebutkan, kamu akan jumpa satu senario akhir zaman. Nabi kata apa? Mereka terlibat dengan maksiat. Qaum ya'malun al-ma'asi. Ada kaum yang terlibat dengan maksiat. Dia kata apa? Allahu qaddara alaina. Allah mentakdirkan kami jadi gini, bukan kami nak. Gitu kan. Ini dia berkata apa? Ini puncak celaka ni. Yang keempat, dakwah tak. Yang keempat apa dia? Yang keempat dia tidak ada keazaman untuk bertaubat. Tak ada keazaman nak balik jadi baik. Jomlah, udahlah kita dah jauh sangat ni, cukuplah. Tak ada. Tidak ada keazaman untuk bertaubat, maknanya kembali balik ke jalan benar. Itu makna taubat kan? Seolah-olah apa? Kedualah falsafah kita apa dia? Alang-alang seruk berkasam, alang-alang mandi kita kan. Biar lenjut.
Akhir sekali apa kata ni Ad-Dawri, mereka dah putus asa rahmat Allah. Bila ini berlaku kata Nabi, hainun ala Allah, kamu hina. Kamu hina. Tuan-tuan, ini dua imej. Kita dua je, sebab syurga neraka itu pun dia tak ada, yang ketiga tak ada kan, dia tak ada laluan tengah. Imej pun dua. Apa dia? Sama ada kamu jadi insan yang birrun taqiyun karimun, ataupun fajirun syaqiyun hayyinun ala Allah Ta'ala. Jadi tolong jaga imej kita sebagai hamba Allah yang sentiasa dalam albir, bergerak untuk menegakkan kebaikan, kebaktian, dan pertahankan ketakwaan. InsyaAllah kita akan jadi insan mulia. Dan cuba sedapat mungkin untuk menyelamatkan, ataupun jangan terlibat dengan siapa, dengan yang namanya fajir dan syaqi. Moga-moga dengan itu Allah kekalkan kita sebagai hamba-hamba Allah yang benar-benar salih-salihah sampai ke saat kita bertemu dengan Allah untuk kembali sebagai hamba yang beroleh anugerah Allah SWT. Sekali itu untuk malam ini. Moga-moga Allah merahmati kita semua, anugerah yang terbaik pada bulan ini untuk kita, dan membangunkan kita pada malam qadar untuk kita berdoa kepada Allah selamatkan kita dunia sampai akhirat insya-Allah. Sekali itu tangguh tasbih kafarah surah Nas. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.